Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Mat Nasri, nombor metrik 059959. Hari ini saya akan bacakan hadis yang ke-10, iaitu baik dan halal adalah syarat diterima awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa malu salihah faqala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma zakara rajula tayyiba safarah ash'atha arbarah yamuddu yadayhi illa sama ya rabbu ya rabb wa amahu haram wal mashrabuhu haram wal malbasuhu haram farudiya bil haram wa anna yustajabu lahu. Rawi Muslim. Maksudnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala baik. Dia tidak menerima kecuali perkara yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang mukmin dengan apa yang telah diperintahkan kepada para rasul, di mana Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik dan hendaklah kamu beramal soleh. Surah Al-Mu'min ayat yang ke-3. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang yang beriman, maka minumlah kamu makanan yang baik-baik yang kamu rezekikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah. Kemudian baginda menyebut perihal seorang lelaki yang bermusafir jauh, yang berambut kusut masai dan berdebu, yang mendadah tangan ke langit, iaitu berdoa, wahai Tuhanku, bagaimanakah doanya akan dimakbulkan sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan tidak dikenyangkan dengan makanan yang haram. Kefahaman hadis ini, yang pertama, dalam hadis ini di atas terdapat pelajaran akan sucinya Allah SWT dari segala kekurangan dan celah. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik, maka siapa yang bersedekah dengan barang yang haram tidak akan diterima. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Ta'ala. Yang keempat, berterusan seseorang dalam perbuatan haram akan menghalangi seorang daripada terkabulnya doa. Yang kelima, orang yang melakukan maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang Allah dikehendaki. Yang keenam, makanan barang haram dapat merosakkan amalan dan menjadi penghalang diterimanya amalan perbuatan. Yang ketujuh, anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram. Yang kelapan, seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik, dengan memaksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Yang kesembilan, doa orang yang safai dan hatinya sangat mengharap akan terkabul. Dan yang ke-10, antara sebahagian dari sebab-sebab dikabulnya doa adalah seorang bermusafir, hatinya yang sangat-sangat berharap, keadaannya bersahaja ketika berdoa, mengangkat kedua-dua tangan ke langit, merayu ketika berdoa, menjaga makan dan minum dari sumber yang halal, dan memakai pakaian yang halal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita sambung kepada lughatul hadis. Di dalam hadis yang ke-10, iaitu hadis Tayyibul halal asyarutul qubul. Bermaksud baik dan halal adalah syarat untuk diterima amal. Baik, kita pergi kepada lughatul hadis yang pertama, iaitu innallaha tayyib. Innallaha tayyib. Yang membawa maksud iaitu bersih dan disucikan dari segala kekurangan. Dibersih dan disucikan dari segala kekurangan. Innallaha tayyib. Tayyib di ujung tu sebahagian dari nama-nama Allah, sebahagian dari Asmaul Husna. Tayyib, yang maha suci ataupun maha sempurna. Baik, lughatul hadis yang kedua, la yaqbalu illa tayyiban. La yaqbalu illa tayyiban. Tidak diterima dari amalan
mahupun harta seseorang itu kecuali jika itu bersih. Jika harta dan amalan itu bersih dari kerosakan. Bersih dari kerosakan di sini membawa maksud bersih dari kerosakan, itu bersih dari perkara yang haram. Bersih dari perkara yang haram. Atau berasal dari perkara yang halal. Atau berasal dari perkara yang halal. Amalan ataupun harta tu asal dari perkara yang halal. Baik, lughatul hadis yang ketiga. Amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah menyamakan mereka ini di dalam khitab. Di dalam khitab, yakni pembicaraan. Di dalam pembicaraan dengan kewajipan biwujubil akali halal. Biwujubil akalil halal. Dengan kewajipan memakan yang halal. Al-lughatul hadis yang keempat. Asy'atha. Asy'atha memmaksud tidak terurusnya rambut. Tidak terurusnya rambut. Rambut keriting. Tidak terurusnya rambut kerana tidak pernah disisir. Rambut itu tidak pernah disikat ataupun disisir. Itu lughatul hadis yang keempat. Seterusnya, al-lughatul hadis yang kelima, iaitu aghbara. Yakni debu telah mengubah warna rambutnya kerana jauhnya perjalanan. Maksudnya dalam rangka ketaatan. Dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti perjalanan untuk mengerjakan ibadat haji ataupun berjihad. Perjalanan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, lughatul hadis yang keenam, iaitu yamudduhu yadaihi ilas sama. Yamudduhu yadaihi ilas sama. Ini ia menadah kedua tangan. Menadah kedua tangan ke langit sambil memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lughatul hadis yang terakhir. Fa anna yustajabulah. Bagaimana dan dari mana permintaannya akan dikabulkan bagi orang yang memiliki sifat sedemikian. Fa'anna, lafaz anna di sini menunjukkan jauh. Permintaannya itu dari mana akan dikabulkan bagi orang yang memiliki sifat sedemikian. Itu sahaja lughatul hadis yang dibacakan oleh saya. Seterusnya kita beralih kepada fiqh hadis yang akan diterangkan, yang akan dibentangkan oleh sahabat saudara saya yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa' ma'assalamah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizul Azwan bin Awang, kad matriks 060127. Pada hari ini saya akan membentangkan fiqh hadis yang pertama, iaitu yang baik yang diterima. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan sesungguhnya Allah Taala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, mencakupi perbuatan, harta, ucapan dan keyakinan. Allah hanya akan menerima setiap amalan jika amalan itu baik dan bersih dari unsur riya dan takabur. Begitu pula Allah hanya akan menerima harta itu jika ianya baik dan halal, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima kecuali yang baik, iaitu Allah tidak akan menerima setiap sedekah kecuali jika harta tersebut baik dan halal. Ibnu Rajab menjelaskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima kecuali yang baik, bermaksud setiap orang yang beriman itu baik hatinya, lisannya dan tubuhnya disebabkan keimanan yang ada di dalam dirinya,
dan hal itu terlihat dari lisannya yang penuh zikir dan dari anggota tubuhnya berupa amalan-amalan soleh yang menjadi buah keimanan dan seperti namanya. Fiqh hadis yang kedua ialah bagaimana agar amal diterima dengan baik. Sesungguhnya peranan penting yang menjadikan amal seseorang mukmin itu baik dan diterima adalah baik dan halalnya makanannya. Dalam hadis di atas terdapat dalil bahawa setiap amal itu tidak akan diterima kecuali dengan memakan yang halal dan bahawasanya setiap yang haram itu merosak amal dan menjadikannya tidak diterima. Kerana itu Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam sabdanya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Surah Al-Baqarah ayat 172. Seterusnya, Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawa ia berkata, ada yang membacakan di hadapan Rasulullah SAW ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiba. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Surah Al-Baqarah ayat 168. Lantas berdirilah Sa'ad bin Abi Waqqas sambil berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku orang yang dikabulkan doanya. Lantas Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, maka akan dikabulkan doamu. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya, sungguh seorang hamba yang menyuapkan satu suapan yang haram ke dalam rongganya, maka Allah tidak akan menerima amalannya selama 40 hari. Dan hamba mana saja yang dagingnya tumbuh dari harta yang haram, maka api nerakalah yang lebih berhak baginya. Abu Yahya Al-Qattad meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, tidak akan diterima solat seseorang apabila masuk di rongganya ada sesuatu yang diharamkan. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qaid Ahzab bin Fazul Halil, nombor matriks 059948. Jadi insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tentang hadis yang ke-10, iaitu subtopiknya ialah fiqh hadis yang ketiga. Jadi pertamanya al-infaq wal qabul, iaitu penolakan dan penerimaan. Dalam beberapa hadis, iaitu qadna fil qabul fil ba'd al-hadis, beberapa hadis Nabi Muhammad SAW terdapat penolakan dan penerimaan yang mana boleh memberi manfaat kepada penolakan kesahihan tersebut. Contohnya, Tuhan tidak akan menerima solat daripada kamu jika tidak bersuci dengan wudu. Penolakan, tujuan solat itu didasarkan pada kesucian, iaitu dengan berwudu itu dahulu, dan yang dimaksudkan ialah untuk menjatuhkan fardu itu dengan kecacatan, untuk menyingkirkan fardu itu dengan kecacatan, iaitu berwudu dahulu kemudiannya baru
bersolat. Seterusnya, penolakan dan penerimaan dalam banyak hadis boleh memberi banyak penolakan juga dalam pahala. Penolakan dulu jangan pahala. Contohnya, solat seorang wanita itu tidak diterima apabila suaminya itu tidak berpuas hati dengannya. Kita beralih kepada slide yang kedua, iaitu fiqh hadis yang keempat, iaitu kaifa yakhruju al-muslim minal haram. Bagaimana seorang muslim itu keluar daripada perkara haram, iaitu pertamanya ketidakupayaan untuk mengetahui pemilik harta tersebut atau mencarinya. Dengan mencarinya ataupun dengan bersedekah dan ganjarannya itu diniatkan kepada pemilik tersebut. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, saya berkata kepada Atha' bin Rabah tentang siapa yang mengharamkan wang dan tidak tahu tuannya dan mahu keluar dari perkara tersebut. Dia berkata, dia harus memberikan wang tersebut ataupun harta tersebut dengan sedekah, dan saya tidak mengatakan itu cukup baginya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah yang masyhur, dalam perkara harta ini haruslah ianya dipelihara terdahulu, tidak diberikan sedekah sehingga tiba waktu yang sesuai untuk bersedekah. Wallahu ta'ala alam. Itu saja daripada saya. Fiqh hadis yang kelima adalah sebab-sebab dikabulkannya doa. Yang pertama adalah disebabkan perjalanan yang panjang. Bepergian secara umum dapat menyebabkan dikabulkannya doa. Abu Daud, Ibnu Majah dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak diragukan lagi pasti akan dikabulkan, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang safar dan doa orang tua untuk anaknya. Dan apabila perjalanannya semakin jauh, maka itu semakin dekat untuk dikabulkan doanya, kerana perjalanan jauh diperkirakan dapat menyebabkan seseorang merendahkan jiwanya kepada Allah lantaran lamanya keterasingan tanggungan beban, sedangkan merendahkan jiwa merupakan sebab yang sangat besar dikabulkannya doa. Yang kedua adalah sederhana dalam berpakaian dan penampilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur, berapa banyak orang yang kusut rambutnya dan berdebu serta berpakaian lusuh, tidak dibukakan pintu-pintu, ditolak oleh orang, namun jika dia bersumpah pada Allah, pasti Allah akan mengabulkannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah keluar untuk solat istisqa dengan penuh kesederhanaan, tawadhu' dan penuh khusyuk, menadahkan tangan ke langit. Ini merupakan bahagian dari adab-adab berdoa. Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Dia merasa malu terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian kedua tangannya kembali dalam keadaan kosong dan kehampaan tidak dikabulkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika istisqa sehingga terlihat putih ketiaknya. Beliau juga mengangkat tangan ketika perang Badar untuk memohon kemenangan pada Allah atas orang-orang musyrikin sehingga jatuh kain selendangnya dari pundaknya. Dan yang keempat adalah mengulang-ulang doa kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu dengan mengulangi kalimat rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb, dan ini bahagian dari sebab dikabulkannya doa. Al-Bazzar meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba mengatakan ya Rabb sebanyak 4 kali, Allah berfirman, aku penuhi panggilanmu wahai hambaku, mintalah pasti kamu akan diberi. Fiqh hadis yang keenam adalah penyebab doa tidak dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahawa memperbanyak keharaman, baik itu berupa makanan, minuman maupun pakaian, dapat menghalangi terkabulnya doa. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana mungkin doa yang akan dikabulkan, merupakan sebuah pertanyaan beliau yang menunjukkan dan ketidakmungkinan dan tidak sarih, iaitu jelas dan langsung dalam menyebutkan ketidakkemungkinan dikabulkan dan tidak secara keseluruhan. Fiqhul hadis wa ma yursyadu ilaih. Yang ketujuh, ad-du'a mahawul ibadah. Lianna ad-da'i innama yad'u Allah in kita a'maluh mimman sawahu. Kat sini doa adalah inti ibadah, dan hal ini disebabkan orang yang berdoa itu tiada lain, hanya berdoa hanya kepada Allah sahaja, dan ketika itu
ia menggantungkan sepenuh harapannya dan tidak ada selain daripadanya. وَذَلِكَ حَقِيقَةُ وَالتَّوْحِيدُ وَالْإِخْلَاصُ وَلَا عِبَادُ فَوْقَهَا. Itulah hakikat tauhid dan ikhlas. Tidak ada ibadah yang dapat melebihi ataupun mengatasinya. Okay, yang seterusnya yang ke-8, وَيُرْشَدُ الْحَدِيثِ إِلَى حَثِّ عَلَى الْإِنْفَاقِ مِنَ الْحَلَالِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْإِنْفَاقِ مِنَ الْغَيْرِ. Dan hadis ini menganjurkan untuk berinfak dengan harta yang halal dan melarang berinfak dengan harta yang haram. Ke-9, annal minal arada doa lizamahu anna yu'tani bil halal fil ma'kulahu wal malabisuhu hatta yakbalu do'ahu. Dan barang siapa yang berkehendak untuk berinfak, ia hendaklah memperhatikan kehalalannya ataupun memperhatikan sumber yang diperolehi daripada harta yang ingin diinfakkan itu, sama ada baik itu dari makanannya maupun pakaiannya, sehingga doanya dikabulkan. Okay. Yang terakhir, yakbalullah minal mu'minun al-infaq minat tayyib wa yanmihu wa yubaraku lahu fihi. Dan Allah menerima sesuatu amalan infak dari orang yang beriman jika itu dari sumber yang halal, dan dia akan menumbuhkannya serta memberikan berkah bagi mereka padanya. Syukur.